Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya akan sambung pula video selepas anda berjaya tadi install data stream ke dalam anda punya Microsoft Excel. Okey, pada mereka ni untuk mencari data di dalam Microsoft Excel ni sebenarnya yang penting sekali adalah di dalam anda punya Microsoft Excel, anda perlu tahu apakah dia perbezaan static request dan juga satu lagi adalah time series request. Okey, kalau saya buka dekat dalam Microsoft Excel saya ni, dia ada dua dekat sini, static dan juga time series. Bila kita on-kan saja, maknanya kita online-kan kita punya data stream ni, kedua-dua tab ini akan bertukar warna. Okey, tunggu sekejap bagi dia online. Okey, kalau siapa perasan dekat sini, static tu dah bertukar, time series pun dah bertukar. Okey, so saya offline-kan dulu untuk saya bagi dahulu dia punya penerangan. Okey. So, static ni dia adalah data di mana biasanya kalau orang nak cari company punya information ke, nak cari currency ke ataupun apa sahaja yang anda nak cari financial punya data, anda nak menjuruskan kepada spesifik date, spesifik hari boleh, spesifik bulan. Maknanya anda tidak mahu melakukan comparison ataupun data analisis. Contohnya kita nak tengok trend 5 tahun, nak tengok data untuk 30 tahun dan sebagainya. Okey? So dia memang ada untuk statik je lah. Dia, sebab kat sini pun ada bahagian date tu hanya satu kotak saja yang kita boleh masukkan. Okay. Berbeza pula dengan time series. Time series ni adalah biasanya untuk kita buat comparison. Kita nak tengok frekuensi dia adalah hari saja ke, bulan saja ke, tahun saja ke, dan kita boleh spesifikkan. Contohnya nak tahu 1/1 tahun 2005 Pepsi ni punya data company dia sampai 1/1/2006. Maknanya kita nak tengok tahun ke, kita boleh taruhkan dekat sini. Okay. So dekat bahagian bawah option ni sebenarnya dia kosmetik lah. Maksudnya kita nak displaykan row ke, kita nak displaykan heading masa kita nak run data tu. Okay. Seterusnya adalah di dalam data stream ni, bila kita klik saja kepada static ataupun time series ni, dia akan keluar link kepada data stream navigator. Okay, data stream navigator ni adalah tempat untuk kita masukkan apa data yang kita nak, company ke, contoh macam kat sini nak cari tentang Apple ke, Microsoft punya company ke, AirAsia ke, okay? Alibaba punya company punya performance dan sebagainya. So dia ada satu kotak dekat sini. Okay? Ada satu lagi, kita contohnya kalau macam setengah orang dia nak cari tentang consumer spending. Okay, so dia boleh type dekat sini German consumer spending. So make sure that apa dia keyword yang anda nak cari itu, dia mestilah yang ekonomi ataupun financial punya terms lah. Dia tak boleh macam kita nak tengok simply kita type je ikut yang jaga tu, orang kata terms yang kita biasa guna seharian. Dia mesti orang yang tahu yang business punya. So kena tahu type macam GDP, index rate, okay, CPI untuk contoh. Tu adalah terms finance and economic. Okay. Seterusnya, dalam dekat time series tadi ataupun dekat static tadi, dia ada dua pula option, find series dan juga data types. Okay, kita tengok dalam saya punya Microsoft Excel tadi, kalau saya online kan, once saya klik saja, sekejap dia tengah online, lambat sikit. Once kita klik saja static dan juga time series tu, dia akan keluarlah. Contohnya saya klik static. Okay, tunggu kejap. Dia akan appear satu Windows tu dekat situ. Okay, so dia ada find series and data type. Okay, so find series ni once saya klik ataupun data type ni once saya klik, dia akan pergi pada DFO navigator tadi. Okay, kita tengok dulu dia punya explanation. Okay, kalau sekiranya anda pelajar nak cari tentang equities, indices, commodities, economics, klik pada find series. Okay, tetapi sekiranya anda nak cari financial data yang berkaitan dengan prices, market values, dia ada banyak lagi series dalam tu, anda klik pada data types. Okay, dan sebenarnya dalam DFO navigator ni sebenarnya dia dah susun. Kalau equities, apa dia ada dalam tu. Okay, dalam DFO navigator data type tu, contoh nak cari bond ke, kita tengok nanti sekejap lagi dia punya real. Okay, so dekat DFO navigator ni dia sebenarnya dah susun dah ikut kategoris. Equities dalam dia ada kategori dia. Economics kategori apa dekat dalam tu. Okay, credit default swaps ni dalam dia ada apa. Okay, sebelum kita pergi, saya buka terus pada dalam Excel untuk memudahkan. Okay, kita try dulu static. Kita try dulu static. Setelah kita nak cari tentang, katalah saya nak cari AirAsia.
Bila saya type saja AirAsia, sebenarnya dia dah bagi dah. AirAsia Group, AirAsia Indonesia, AirAsia X. Okay. RHP dia dah bagi dah sebenarnya sebab dia capture keywords AirAsia tadi. Okay. So sebenarnya kalau siapa perasan, nampak tak dia dah duduk dalam group in equities. Dia dah bagi tahu dah. Okay, katalah saya nak pilih AirAsia Group. Okay, automatik dia akan bertukar jadi coding ni. Okay, tetapi seandainya saya tak nak type macam tu, saya nak pergi pada DFO Navigator tadi, saya klik pada Find Series. Okay, nampak dia dah connect pada DFO Navigator. Okay, dekat sini sebenarnya, okay, kita boleh masukkan, sebenarnya dekat sini, kita boleh masukkan sebenarnya, saya nak cari tentang AirAsia. Kita boleh klik search. Nampak? Dia pergi juga tarik AirAsia Group, AirAsia Indonesia, AirAsia X tadi. AirAsia Group. Okay. So, kalau anda nak, nampak kat sini, dia dah duduk dalam kategori equities, di dalam Kuala Lumpur, market dia Malaysia, currency. Dan di bawah ni sebenarnya, kalau saya klik, saya letakkan arrow dekat sini. Okay, dia dah pergi dah. Dia bagi macam, bagi summary dekat bahagian bawah ni. Okay. So, kalau anda pilih option yang begini, just klik saja My Selection. Okay. So, kalau kita nak tick pun boleh. Kalau tak nak tick, kita confirm nak juga data ni, kita klik saja Return All Selections. Okay, nampak? Sama juga coding tadi yang masa saya type AirAsia. Okay, kemudian kita pergi pula pada data type. Saya klik data type. Dia pergi juga pada DFO Navigator ni sekali lagi. Okay, tetapi nampak tak? Tadi dia bagi tahu AirAsia tu dia duduk dalam group equities. Jadi sebenarnya dia dah bagi tahu dekat sini apa dia yang anda nak cari. Series-series ataupun yang anda nak cari financial dalam dia. Okay, contohnya dekat sini. Kalau dalam group equities ni, dia dah ada almost 16,154 series. Okay, kalau katalah ada setengah orang tu dia nak cari tentang market asset ke, atau kalau dia tahu apa dia nak, dia klik tick je lah market value. Okay, tick sekali. Kemudian saya nak cari tentang dia punya dividend dalam AirAsia tadi kan. Okay, so saya nak tengok dia punya ratios. Okay, katalah anda pilih 3 ni. Okay, anda boleh follow balik step seterusnya iaitu klik pada My Selections. Kemudian anda nak tick 1, 2, 3 ni. Ni kalau rajin lah 1, 2, 3 ni pun boleh. Ataupun anda cuma nak 2 ni je lah sebenarnya. Tak jadi nak 3, 3 ni. Okay, ataupun kalau anda just confirm nak 3, 3 ni tak payahlah tick lagi sekali. Banyak kerja pula. Just klik pada Return All Selection. Okay, nampak tak? Dia dah jadi coding MVDYPE. Okay, di bahagian sini sebenarnya kita boleh masukkan end of month, quarter, week dan sebagainya. Ataupun nak specific date tadi. Katalah saya nak 01, 06, 2018. Okay, kita nak 1 hari bulan Jun 2018. Okay, so dekat sini adalah lebih kepada kosmetik je. Saya nak display heading. Saya nak displaykan currency. Sebenarnya currency ni dia boleh edit dekat sini. Bila saya klik currency, so kita boleh pilih local currency ataupun anda nak setting. Anda nak tengok apa, Singapore ke, apa ke. So kalau macam saya nak pilih Malaysia Ringgit, tak ada masalah. So kita boleh klik apply all. Kemudian saya klik submit. Sekejap, dia tengah dah lah ni data yang kita nak. Tadi tu semantik je. Ada setengah tu kalau invalid tu maknanya dia tak berjaya lah. Okay. Kita try lagi sekali. Okay, seandainya saya nak guna pula time series. Okay. So, katalah saya nak cari tentang, tadi katalah kita cari company lain. Okay, itu tadi kalau kita dah tahulah kita nak cari AirAsia, kita nak cari company. Okay, make sure dekat sini nama-nama company atau apa yang kita nak cari ni adalah nama-nama yang dekat bursa saham tu. Ataupun kadang-kadang kan kita tahu nama, saya tahu Proton. Tapi sebenarnya kalau anda tahu dia punya holding sebenarnya company tu dia adalah DRB Highcom. Dia bukan Proton macam tu. Nama-nama yang fancy bukan. Dia mesti adalah yang nama yang memang di-recognize dekat bursa saham. Okay. So, itu kalau kita tahu nama company. Seandainya kita nak gunakan find series ni punya function. Okay. Sebenarnya dekat sini dia ada satu button iaitu kita boleh klik explore. So, dekat explore ni yang menariknya adalah dia dah duduk. Kita ingat kalau company ke apa, kita tahu dia adalah dalam group equities. Bila saya klik equities, nampak dia akan bagi ikut. Setengah orang dia nak cari ikut country punya data. So, katalah dekat sini anda nak cari data apa? Katalah saya nak pilih Hong Kong. So, dalam Hong Kong pula, selepas anda pilih country, dia dah bagi ikut kategori pula.
So dekat sini kategori apa? So bidang-bidang maknanya di dalam bidang apa yang anda nak cari ikut country Hong Kong tadi. Sebenarnya nak cari apa? Electricity. Kalau saya klik sini electricity, okay, so dia akan cari company-company yang relate dengan electricity yang ada dalam Hong Kong ni pula. Okay, selalunya student economics atau business ni dia tahulah dia nak cari apa. Data yang relate dengan company automobil ke, dia nak cari ikut bidang apa yang ada dekat sini. Okay, so make sure lah anda tahu. Janganlah main simply main tikam-tikam ke, janganlah. Okay, so katalah saya nak pilih, tadi saya dah pilih ke belum? Okay, belum. Saya dah pilih, katalah bank. Okay, so selepas sahaja daripada option ini, kita klik show one selected. Okay, so dekat sini tadi saya pilih adalah equities, Hong Kong dan juga banks. Okay, so saya pilih daripada bank ni. Okay, yang ini adalah yang public listed. Maknanya kalau bank tu dah bankrupt ke, merging ke, tak adalah. Okay, so yang ini adalah yang memang aktif, masih lagi maintain. Katalah saya nak HSBC. Kemudian saya nak Bank of East Asia. Okay, katalah dua ni saja. So kita pergi pada My Selections. So nak tick lagi sekali pun boleh. Ataupun kalau tak nak tick, klik Return All Selection. So dia akan pilihlah dua tadi tu. Di bahagian Data Types, once saya klik, dia akan klik semula, maknanya dia akan pergi pada DFO Navigator. So seandainya kadang-kadang ada setengah orang tu ataupun pelajar, dia nak tahu pasal liability. Sebenarnya nak cari ni sampai 16,000 je, no lah. Kita boleh type je kat sini. Saya klik ada tak liability. Okay, ada tak liability? Okay, so ada current liabilities total. Selepas itu saya nak tahu apa? Return. Ni return ni famous lah keyword yang student selalu guna, return. Okay, so dia nak tahu total return index. Okay, apa lagi? Ni saya main tick je ni ya. Okay, sebab saya nak tunjuk. Okay, selepas itu ada lagi tak yang saya nak? Okay, kita tick je lah dulu apa yang kita nak. Kemudian my selections. Okay, kata confirm nak semua ni, return all selections. Okay, di bahagian ini kena learn Kalau negatif 2Y ni sebenarnya dia adalah 2 hari ke belakang. Okay, sebab perasan tak frekuensi dia dekat sini adalah daily. So, katalah sebenarnya saya nak, kadang selalunya orang dia tahulah tahun. Di tahun. So, 2010 sampai, katalah dia nak tukar dekat sini. Okay, quarterly, monthly pun boleh, yearly. So, tukarlah 2010 sampai 2016. Okay, so kita pilih display heading, cosmetic part, display currency dan sebagainya. Okay, sebelum run, saya kena make sure kat sini, ada setengah laptop, saya tak tahu kenapa, dia tick kat sini. TS for each item in list. Make sure anda untickkan dahulu, sebab kadang-kadang bila anda tick, ada setengah laptop tu, dia akan keluar error nanti. Okay, so untickkan dahulu, kemudian kita klik submit. Hopefully dia jalan lah. Okay, so dah dapat. So macam ni lah rupa financial data. So cosmetic part tu, so dia nak tarik panjang sikit. So student nanti dia akan perlu buat lah benda-benda ni. Make sure dia dapat data tu dahulu. Okay, yang error-error ni biasanya sebab mungkin saya salah main tik-tik je tadi dekat bahagian series tadi. Okay, so itu dia panduan untuk mencari data di dalam menggunakan data stream ni. Yang penting sebenarnya di sini adalah student tahu dia nak cari apa. Dia tak boleh simply pergi pada pustakawan, dia terus je, sebab kita macam pustakawan, kita tahu terms yang general. Saya tahu annual report, okay, macam mana nak cari data tu. Tetapi term business ni pustakawan kita tak berapa familiar. Sebab tu kita awal-awal tanya student. Kadang-kadang tu student datang dekat kita, dia tak tahu pun dia nak cari apa. Dia bawa soalan lecturer, dia punya independent variable lah, dependent variable, minta kita carikan. So kita boleh bantu untuk guide pengguna cari data tu menggunakan static ke menggunakan time series. Okay, sekiranya pengguna perpustakaan anda nak tahu lebih detail, sebenarnya di bahagian link ini, training ni, data stream ni, dia ada lebih detail. Contohnya macam mana nak buat analitik, macam mana nak exportkan konten dia. Just pergi saja pada URL yang tertera di sini. So saya harap video pada hari ini membantu anda semua. Dan jangan lupa besok seperti video saya sebelum ni, kita ada training data stream. Boleh tengok pada video macam mana nak install tadi. Kalau saya tengok dekat sini, details untuk training data stream tu adalah pada besok. Okay, so kita kalau nak dia punya detail link dan sebagainya, boleh contact pustakawan. Okay, so pastikan anda join training data stream. Yang ini adalah expertise daripada data stream punya company sendiri akan ajar pada 15 April hari Rabu pukul 11.30 pagi. Okay, so boleh contact pustakawan untuk detail training tersebut. Sekian, terima kasih.